Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan kepada kita rahmat dan nikmat-Nya, taufik dan inayah-Nya, dapat pada malam ini kita bertemu bagi meneruskan kuliah pengajian dari kitab Al-Jannatu wan Nar, syurga dan neraka. Semoga kita semua sentiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab pada kali ini kita nak menyambung tajuk sifat-sifat neraka. Kita nak kenal apa dia neraka secara terperinci. Sebab itu penting kita mengetahui tempat pengakhiran manusia dan jin, yang tidak ada lagi tempat selepas itu sama ada syurga dan neraka. Sepatutnya kita semua kena tahu apa itu syurga dan apa itu neraka, supaya tempat tinggal penghidupan yang terakhir bagi sekalian jin dan manusia.
dunia ini hanya tempat menetap yang sementara, tempat meninggal. Tak lama pun kita hidup di dunia ini, 60-70 tahun saja. Tapi di sana nanti selama-lamanya. Maka tak sepatutnya kita tidak mengetahui tempat tinggal, sama ada syurga dan neraka, bagi untuk mendatangkan rasa gerun, takut kita dengan azab siksaan api neraka, dan juga untuk kita bersemangat melakukan amal saleh bagi memperolehi syurga yang penuh dengan berbagai-bagai nikmat yang tidak dapat dibandingkan dengan nikmat di dunia. Baik, neraka bukanlah sesuatu imajinasi manusia. Neraka dia bukan satu bentuk imajinasi ataupun suatu cerita-cerita yang tidak ada asas. Tidak. Neraka merupakan sesuatu yang wujud dan wajib kita imani kewujudannya. Kewujudannya amat konkret dan jelas, sebab Kitabullah telah diterangkan secara terperinci bahawa manusia wajib percaya dan yakin kewujudannya. Sesiapa yang tidak percaya kepada adanya neraka, kafir. Sebab apa? Sebab Allah dan Rasul menyatakan adanya neraka, tiba-tiba kita nafikan. Sesiapa yang menafikan, dia terkeluar daripada Islam. Walaupun dia sembahyang, walaupun dia puasa, walaupun dia pergi haji, tetapi dengan sebab dia mengingkari kewujudan adanya neraka, menyebabkan dia terkeluar daripada Islam. Waliyadu billah. Untuk mendapatkan gambaran secara jelas, di bawah ini akan dijelaskan secara terperinci dengan mengambil petunjuk daripada Al-Quran dan Hadis. Baik, kedudukan neraka, di manakah letaknya neraka? Kita dah tahu dah bahawa neraka telah dicipta oleh Allah. Bahkan penciptaan neraka termasuk surga lebih awal daripada penciptaan jin dan manusia. Jadi di manakah letaknya neraka? Itu persoalannya. Satu keadaan neraka yang gambarannya tidak secara jelas adalah mengenai letaknya neraka di langit atau di bumi. Sebagian ulama berpendapat neraka berada di bumi yang paling bawah. Sebagian ulama lagi berpendapat bahawa dia terletak di langit. Ada yang kata letaknya di langit, ada yang kata di permukaan bumi yang paling bawah. Dan sebagian lagi mengatakan tidak mengetahui sama sekali tempatnya. Ada yang ketiga pula menyatakan tak tahu di mana letaknya neraka. Wallahu a'lam. Ada tiga pendapat. Satu kata di permukaan bumi, bawah bumi. Satu pendapat kata di langit. Satu pendapat kata tak ada siapa yang mengetahuinya melainkan Allah Azza wa Jalla. Pendapat akhir inilah yang benar. Pada pendapat menyerahkan hanya Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Kita tak tahu sebenarnya di mana, tidak dijelaskan secara jelas, kan? Tak ada nas Al-Quran dan Hadis menyatakan di manakah letaknya neraka itu, tak disebut. Bila tak disebut, maka
maka kita tak perlu untuk nak mengetahui di mana letaknya. Yang penting kita tahu wujudnya neraka itu. Neraka itu wujud, tetapi di mana, wallahu a'lam. Al-Hafiz As-Suyuti, seorang ulama besar termasuk yang berpendapat tidak tahu menahu di mana letaknya neraka. Dia memfatwakan bahawa sebaiknya kita diam mengenai kedudukan neraka. Tidak berpendapat di mana neraka itu berada, sebab memang tidak ada nas yang menjelaskannya. Tidak ditemukan satu ayat maupun satu hadis yang menginformasikan lokasi neraka. Tak ada. Pendapat ulama As-Suyuti ini selaras dengan pendapat Syekh Ad-Dahlawi dan berkata dalam kitabnya yang membahaskan akidah. Tidak ada satu nas pun yang menjelaskan letak neraka dan syurga. Di mana sahaja Allah menghendaki, di situlah letaknya neraka. Sebab kita semua tidak mampu mengesan ilmu Allah. Menurut Siddiq Hasan Khan, pendapat Syekh Ad-Dahlawi inilah yang lebih utama dan lebih berhati-hati, insya-Allah. Jadi maknanya sekarang ni kedudukan neraka, lokasinya tak diketahui. Hanya Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Itu dia. Keluasan dan kedalaman neraka. Berapa luasnya neraka dan berapa dalamnya neraka. Neraka amatlah luas. Luas, dasarnya pun sangat dalam. Malah hujung-hujungnya tak terjangkau dan tiada batas. Keadaan ini mengisyaratkan bahawa kepada kita bahawa orang-orang yang hendak masuk ke neraka jumlahnya tak terhitung kerana banyak. Ramai orang yang akan masuk neraka itu, majoriti. Yang masuk syurga golongan yang sedikit, minoriti. Dan kita kena bimbang tu, risau tu kan, pasal jumlah yang masuk syurga tu tak ramai, sedikit sangat. Macam kita sekarang kan, berapa orang yang ada ni, sedikit lagi kan. Dekat luar sana ramai. Kat dalam masjid kita ni boleh kira tak sampai 10 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 orang. Campur saya 12 kan? 12 orang. Tuan-tuan, masjid dengan keadaan yang cukup canggih macam ni patutnya ramai lah kan? Tapi di luar sana ramai, dalam ni tak ada ramai. Makna apa? Ni petunjuk lah ni. Yang dalam syurga ni tak ramai, tuan-tuan. Bukan semua orang boleh masuk syurga. Tak ramai, tuan-tuan. Sikit ni yang inilah, yang melazimi jamaah, yang mendatangi kuliah. Inilah kita lah, tuan-tuan. Kita ni terpilih, mudah-mudahan. Bahkan Nabi SAW, masalaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Tapi kata sesiapa yang melalui satu jalan menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke syurga. Itu ada jalan ke syurga ni, bukan jalan ke syurga, jalan mudah ke syurga. Tak usah kata jalan ke syurga, tapi mudah untuk kita ke syurga. Sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Allah memudahkan baginya jalan ke syurga. Tidak dia. Jalan ke syurga ni, tuan-tuan, tak ramai orang yang nak melaluinya. Kan? Tak ramai. Hakikatnya begitulah. Kita nampaklah, tuan-tuan. Dari sudut gambaran tu kita dah jelas dah nampaklah.
orang yang nak kepada amal saleh, yang nak buat benda-benda yang baik ni tak ramai. Orang yang nak kepada kejahatan, maksiat, lara, ramai sekali tuan. Ini keadaannya. Kita kena faham. Dan kita rasa syukur kerana kita terpilih di kalangan golongan yang sedikit. Dan Quran bersebut yang sedikit yang berakal, sedikit yang beriman, sedikit yang berfikir, sedikit yang bersyukur. Sedikit. Kebanyakan ini kufur, kebanyakan ini tidak beriman, kebanyakan ini tidak berfikir, kebanyakan tidak berakal, kebanyakannya itu. Ini Quran menyatakan begitu tuan. Sedikit yang berakal, sedikit yang berfikir, sedikit yang beriman, sedikit yang bersyukur. Bal qalilun min ibadiyas syakur. Qalilan ma tashkurun. Sedikit di kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Sedikit yang kamu bersyukur. Sedikit. Tuan-tuan, jadi makna nak sebut apa? Nak sebut dia kathir neraka. Walaqad zarabna li jahannam kathiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami sediakan bagi isi neraka jahanam kathiran, kebanyakan di kalangan jin dan manusia, ramai. Bagi mereka itu kulub, hati, tetapi tidak untuk berfikir tentang keagungan Allah. Bagi mereka itu penglihatan, tapi tidak melihat akan tentang kebesaran Allah. Bagi mereka itu pendengaran, tapi tidak untuk mendengar akan peringatan dan amaran Allah. Mereka itu seperti haiwan ternakan. Allah gambarkan manusia ini tuan, Allah gambarkan macam apa? Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternakan. Balhum adall, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternakan. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu orang-orang yang lalai. Inilah keadaannya. Yang Allah bagi hati tapi tak nak berfikir untuk mendekatkan diri dengan Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, tak. Kan? Kemudian ada penglihatan tetapi tak nak melihat tanda kebesaran dan keagungan Allah, tak nak mendengar peringatan amaran Allah, tak mendengar. Allah sifatkan mereka binatang ternakan, bahkan lebih sesat daripada binatang ternakan itu. Binatang ni dia tak ada akal, padan dia sesat. Tapi kalau manusia ada akal, tak guna, lebih teruk pada binatang. Itu hakikatnya. Kan, manusia ada akal, ada nafsu, tapi tak guna akal. Binatang itu memang sifat dia begitu dah. Dia tak ada akal, dia sesat lah. Tapi kalau kita ada akal, kita tak guna, kita lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Binatang ternakan itu tuan, ada manfaat dia. Sembelih dia makan, buat korban. Kita yang manusia yang sesat gitu tuan, yang Allah sifatkan lebih sesat pada binatang tu, tak ada apa guna, tak guna apa. Sembelih pun tak boleh makan. Nak cerita ni lah. Kan? Teruk tak teruk manusia tu lebih daripada teruk pada binatang ternakan lagi. Bila dia tak ikut
perintah Allah, tak ikut apa yang Allah suruh. Inilah keadaan manusia ini. Macam binatang ternakan, asyik nak makan, kan, cari makan tak habis-habis, siang malam pagi petang cari makan. Kan, dia nak pergi makan, nak benten ke darah. Kan, penuh ni kalau di kawasan makan restoran, kan, penuh. Bukan kita tak boleh makan, boleh, tapi tang situ yang ramai, sini yang sikit bersama. Kan, padahal waktu antara maghrib dan isyak ni tuan, bagilah masa dia untuk kita berada di rumah Allah. Di samping maknanya sambil kita menunggu masuk waktu isyak, mendengar kuliah pengajian, kan, semua dapat pahala besar, pahala haji tuan. Sesiapa yang datang ke masjid berjemaah, kemudian dia mengikuti kuliah pengajian, dia mendapat pahala seperti mana ibadah melaksanakan ibadah haji. Tuan, kita tak pergi haji tapi dapat pahala haji. Bukannya sikit-sikit pahala haji ni besar tuan. Haji dapat pahala. Lepas tu tunggu pula kuliah, tunggu pula hari, maksudnya waktu isyak lagi, macam-macam dapat kita di sini. Pahala macam-macam, pahala iktikaf, pahala kuliah pengajian, pahala menunggu solat, kan, pahala saja. Apa lagi? Tapi ramai orang tak nampak, tak beriman, menyedihkan kita. Dan macam mana? Hidayah ni Allah tak bagi kepada semua orang. Hidayah ni Allah bagi kepada orang yang Allah sayang, tuan. Harta Allah bagi kepada orang yang Allah kasih, kepada orang yang Allah benci. Harta benda ni, dunia ni tuan, Allah bagi kepada orang yang Allah kasih, Allah bagi, Allah yang benci Allah bagi. Tapi soal hidayah hanya Allah bagi kepada orang yang Allah kasih, Allah sayang, tuan. Ya, kita termasuk orang yang Allah kasih, tuan. Di kalangan yang ramai-ramai ni Allah kasih. Pasal itulah Allah dorongkan kita untuk kita sampai di sini. Alhamdulillah, syukur, kan, kita berada di sini, tuan. Dan kita istiqamah sampai kita akhir hayat kita, untuk kita berada macam ni di rumah Allah di kala ini, waktu ini, kan, berjemaah dan juga mengikuti kuliah pengajian, tuan. Besar ganjaran ini. Semua orang tak nampak lah, orang tak beriman. Kita ni Allah bagi, maka kita kena syukur banyak-banyak dan kita minta kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan, tolonglah aku untuk aku mengingatimu dan mensyukurimu dan melakukan ibadah yang sebaik-baiknya. Minta kepada Allah, tolong supaya kita jadi hamba yang ingat dia, hamba yang syukur kepada dia, hamba yang melakukan ibadah sebaik-baiknya kepada dia. Kan, ini merupakan suatu doa yang kita nak kena selalu pasal, betul, selalu kita panjatkan kepada Allah. Lebih-lebih lagi, doa ini sunnahnya kita baca dalam solat sebelum salam. Doa ini dibaca sebelum salam. Fardu, solat fardu kan. Solat fardu itu dia tinggal baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Salah satu doa yang warid, yang maksur, yang Nabi ajar kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu agar jadi tinggal baca doa ini dalam solat sebelum salam. Baca, tuan. Kita ni lemah, kan, kadang-kadang kita tengok situasi bi'ah persekitaran kita ni tidak mendorong kita untuk melakukan amal soleh.
keadaan macam ni kan, tengok orang, jadi kita susah juga. Kita nak minta Allah tolong bagi kita. Kita ni lemah tuan, kita ni bukan kuat mana. Kita ni kadang-kadang ikut orang. Orang buat kita buat, orang tak buat kita tinggal. Buat pasal ikut orang. Kita ikut orang ramai. Kita bukan Islam ini bukan ikut jumlah ramai, bukan jumlah yang ramai itu yang betul, bukan. Walaupun sedikit, tetapi yang penting kita berada di atas landasan yang benar. Itu yang penting. Baik, kita balik kepada keluasan neraka ni tadi kan. Padahal tubuh manusia di sana sangat besar. Nanti bila dibangkitkan nanti tuan-tuan, tubuh kita tak macam ni. Tubuh kita akan besar, lebih besar daripada sekarang ni. Digambarkan bahawa gerakan setiap orang yang neraka besar sama dengan gunung Uhud. Besar tak besar juga? Besar gunung Uhud. Gerakan fizikal manusia. Kedua bahunya sama dengan perjalanan kaki selama 3 hari. Tuh, jauh tak jauh tuan. Bidang bahu tu perjalanan 3 hari. Jadi berapakah saiz tubuh mereka itu, dan berapa luas yang diperlukan untuk mengumpulkan seluruh penghuninya dari zaman awal hinggalah akhir. Dan secara jelas salah satu klasifikasi penghuni itu adalah kaum kafir. Allah berfirman, yauma taqulu li jahannam hal ibtalati wa taqulu hal min mazid. Dan ingatlah akan hari pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, neraka menjawab, masih adakah tambahan? Surah Qaf ayat 30. Ni Allah tanya neraka. Dan ingatlah akan hari yang mana hari itu kami bertanya kepada Jahannam. Maknanya Allah bertanya kepada neraka Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia neraka menjawab, masih adakah tambahan? Nak tambah lagi? Penuhlah tuan, neraka dah penuh. Sampai neraka tanya balik, nak tambah lagi? Ada lagi nak masuk? Tu dia. Tuan-tuan, neraka esok ni jumlahnya padat, bersesak-sesak, bertindih-tindih. Manusia dalam neraka esok tak selesa, memang tak selesa pun. Dan itulah balasan kepada orang yang engkar, derhaka, melakukan dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang manusia rasa menyesal esok. Besar tak sudah kan? Ahli neraka ni tuan-tuan, ahli yang menyesal. Semua pakat menyesal. Pasal bola aku tak buat, pasal bola aku tak itu. Tapi dah habis, tak ada peluang lah kan? Masing-masing lalai tadi. Yang Allah kata ulaika humul ghafilun, mereka itu golongan yang lalai. Tak ingat kan? Tak ada rasa menyesal. Tapi bila mana nanti dimasukkan ke neraka esok, pakat menyesal, penyesalan yang tak sudah-sudah. Habis sedih, menyesal, menderita, sakit, azab, seksa, semua duka cita, menduka cita. Tempat yang sangat menyedihkan. Tak ada tempat yang lebih sedih daripada tempat neraka nanti. Tempat yang hina, seburuk-buruk tempat yang paling buruk kan? Tempat
tempat golongan yang rugi, tempat golongan penyesal, semua kan, segala kesedihan, kedukaan, semua di situ. Tak ada yang seronok di situ. Tak ada satu benda yang menyeronokkan. Kegembiraan tak ada. Sedih, menjerit, menolak, teriak, minta tolong, tapi tak ada siapa nak tolong. Tak siapa nak tolong. Malaikat yang jaga neraka tak ada rasa sifat kasihan belah dekat ahli neraka, walaupun minta supaya diringankan azab, minta pada Allah ringankan azab, tapi tak dilayan. Walaupun sehari ringan, tak ada. Tak ada itu. Allahu Akbar, kan? Orang kata manusia lupa dengan akhirat, lupa. Itu sebab antara perkara yang kita sunnah ni, bila kita lupa akhirat ni, ziarah kubur. Ingat mati, ingat akhirat. Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fala zuru wa ala fazuruha innaha tudzakkirul maut. Iaitu aku pernah melarang kamu di berziarah kubur, ziarahilah kubur, sesungguhnya ia mengingatkan kamu akan kematian. Siapa tak ingat mati, tuan-tuan, pergi kubur, ingat. Pergi kubur, tuan-tuan. Kubur ni bukan untuk kita pergi beribadah. Ada setengah tu pergi beribadah di kubur, pergi berzikir, baca Quran, berdoa, minta orang mati tu doakan dia. Itu semua tak betul. Ni tempat beribadah kita di masjid. Silap hari bulan lagi, tuan. Pakar-pakar pergi beribadah di kubur, ziarah kubur untuk ingat mati, tuan. Itu tujuan dia. Bukan kita pergi solat di situ, berzikir di situ, berdoa di situ. Ni tempat ni masjid, tuan. Tempat kita nak berdoa, salat, beribadah, berzikir, baca Quran, sini. Tapi ada golongan-golongan yang melampau, yang melakukan perkara bid'ah, pergi buat ritual-ritual yang tak sepatutnya dilakukan, narik orang ramai sesat. Itu yang susah, tuan-tuan. Tempat paling mulia di atas muka bumi, kat situ silap. Ada yang pergi ziarah kubur wali-wali lah, apalah. Bukan tak ziarah, tapi buat ritual yang bukan-bukan. Ni Nabi tak ajar. Nabi tak ajar. Dan sebetulnya kita ikutlah golongan-golongan itu. Bagilah beribadah di masjid. Ini tempat yang memang sahih lah, tuan-tuan. Tak ada silap sini. Tapi di kubur silap. Kalau kita pergi untuk melakukan ibadah di sana, kita pergi untuk ingat mati. Tak ingat mati, besok pergi kubur. Itu je lah. Baik. Neraka adalah bagaikan mesin penggiling jandung, selalu berputar tanpa henti dan tanpa batas. Sesekali sahaja terhenti ketika memasukkan tambahan biji-biji ke dalamnya. Sebuah hadis diterangkan bahawa Allah berkata kepada neraka, kau adalah alat penyeksa, aku seksa mereka yang aku inginkan, maka lakukanlah. Allah kata dekat neraka, kau adalah alat penyeksa, aku seksa mereka yang aku inginkan, maka lakukanlah. Dengan demikian, neraka dan syurga keadaannya akan penuh dengan penghuninya masing-masing, tetapi neraka seakan-akan tidak mungkin akan penuh. Maknanya penuh tu ramai lah neraka ni.
ia akan terus menelan korban dan tidak akan berhenti hingga Allah hadir kepadanya. Diriwayatkan saat Allah hadir barulah neraka berkata, cukuplah, cukuplah, dah penuh lah. Apa neraka kata cukuplah, cukuplah, cukup, tak boleh masuk lah. Sampai begitu sekali kita penuh neraka, luas tapi penuh, ramai sungguh. Kemudian semua penghuni neraka dikumpulkan di satu, dan Allah tidak berbuat zalim kepada siapa pun. Setiap orang yang memiliki dosa akan dimasukkan ke dalamnya. Malah neraka berkata, masih adakah tambahan? Sehingga kemudian Allah beranjak meninggalkan tempat penyiksaan. Barulah neraka berucap, cukuplah, cukuplah. Dan kebesaran dan kemuliaan-Mu ya wahai Allah. Mana neraka pun kata dah cukup dah penuh dah ni. Bersesak-sesak, bertindih-tindih lah tuan. Ahli neraka nanti. Allahu Akbar. Neraka juga amat dalam. Neraka di samping dia luas, dia amat dalam. Dasarnya begitu dalam. Seandainya sebuah batu dimasukkan ke neraka, untuk mencapai dasarnya memerlukan waktu yang sangat lama. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara jatuh, diterangkan oleh baginda bahawa itu adalah suara batu yang dilontarkan ke neraka sejak 70 tahun yang lalu, baru sampai ke dasar. 70 tahun lontar daripada atas nak sampai ke bawah ni tuan, memakan masa 70 tahun dalam neraka tuan. Dalam, dasarnya dalam. Dan sebab penghuni ni ramai, penuh. Bahkan di antara makhluk yang akan masuk neraka juga bulan dan matahari pun masuk neraka juga. Bukanlah untuk diazab makhluk bulan dan matahari, tapi tujuan bulan dan matahari itu dimasukkan ke neraka untuk terbelah orang yang menyembah bulan dan matahari. Kalaulah bulan matahari itu Tuhan, kenapa dia masuk neraka? Kan tak kebodoh orang pergi sembah bulan matahari kan. Esok matahari bulan itu masuk neraka. Tuhan apa? Bukan itu, Tuhan itu makhluk. Tengok matahari yang besar, bulan yang besar masuk neraka. Betapa besarnya neraka itu tuan, luas dan dalamnya neraka ni. Sampai matahari, bulan masuk neraka. Orang tu saja lah, luas sangat. Dalamnya itu 70 tahun punya jarak jatuhnya batu dari atas. Dapat anda bayangkan betapa besarnya neraka, betapa banyak jumlah penghuninya, sehingga memerlukan malaikat penjaga yang kuat. Kita tidak boleh membayangkan dengan imajinasi yang bagaimanapun. Hanya Allah yang maha mengetahui. Digambarkan juga tentang kekecohan yang terjadi di neraka dalam kitab Mushkil Autar tulisan At-Tahawi. Terus wahsabila maksudnya matahari dan rembulan menjadi 2 ekor sapi besar yang diikat di dalam neraka pada hari kiamat. Matahari dan bulan akan dimasukkan ke dalam neraka tuan-tuan. Wujudnya makhluk sebesar itu dapat difikirkan sebagai betapa kekecohan dan keriuhan tempat orang yang berdosa. Semua itu tak terbayangkan di dunia. Hadis tersebut diambil dari Abu Hurairah yang dikutip oleh Salmah bin Abdurrahman dan ditulis oleh At-Tahawi dalam kitabnya. Itu maknanya nak sebut tentang keluasan dan dalamnya neraka itu, dalam sungguh-sungguh.
InsyaAllah kita akan sambung lagi tajuk yang seterusnya pada kuliah kita akan datang, tahap-tahap neraka. Tahap neraka dia ada tahap dan tingkatannya. Kita akan lihat pada kuliah akan datang insyaAllah. Dan seterusnya wallahu a'lam. Setakat itu masa yang ada pada kita. Semoga ada kebaikan dan manfaat kepada kita semua. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shakiyyan wa la matruda wa la mahruma. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nastajiruka bika minan nar. Allahumma inna nastajiruka minan nar. Allahumma inna nastajiruka bika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi